أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita buka majlis kita dengan mul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadhakkura wa tadhkir wan naf'u wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasulih wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana sekali lagi dengan limpah dan kurnianya Allah Ta'ala memberi peluang pada kita pada malam ini untuk meneruskan kita, untuk kita nak belajar, untuk kita nak memperbaiki solat kita ke arah solat yang sempurna. Sehingga kita mendapat, sehingga kita nak mengecapi rasa manisnya beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sebelum ni telah kita bicara berkenaan dengan solat zahir dan juga solat batin. Yang mana kedua-dua tersebut perlu kita kapuh, perlu kita gabung, untuk kita untuk solat kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi pula jauh kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala supaya meletakkan hati-hati kita dan juga anggota badan kita di dalam jalanan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan jalanan yang mana yang berpendapat bahawasanya solat batin jua. Kita solat ni solat batin sahaja, tak perlu solat yang zahir. Lagi pula tak boleh kita berada di golongan yang mana mengingkarkan kewajipan solat 5 waktu. Yang mana para ulama sepakat ijma' ulama bahawasanya solat fardu ini adalah wajib. Dan barang siapa yang mengingkari ijma', maka hukumnya adalah kufur, kafir. Maka maklum bahawasanya solat kita ni semua dah mujma', perkara yang telah diijma'kan oleh sekalian para ulama'. Semua sepakat, semua sejalan selorong kata ni adalah solat yang wajib. Jangan pula kita berada di dalam golongan yang kata solat ni tak wajib. Sebab ada golongan yang mengingkari ijma' ni. Siapa yang mengingkari ijma', kaedah dia adalah kufur. Jadi insya-Allah pada malam ni kita nak sambung. Sambung iaitulah pada kata qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fil ulum fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali Hujjatul Islam, seorang ulama yang agung di dalam mazhab Imam Syafi'i, seorang ulama besar, menjadi panduan bagi umat Islam, bagi kita semua. Jadi Imam Ghazali sebut di dalam apa? Di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, satu kitab yang agung juga, satu kitab yang besar.
menjadi panduan juga kepada kita. Tak? Di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali sebut apa? Umpamanya orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zahirnya jua, iaitulah orang yang melakukan solat. Orang yang mendirikan solat di atas rupa yang zahir. Rupa zahir dia ni molek maksudnya. Rukun maknanya dengan makna apa? Dengan makna sembahyang yang zahirnya ini, iaitulah dengan makna sempurna. Sempurna syarat dan juga rukun-rukun solatnya. Tu masuk dia. Takbir dia comel, takbir dia cukup syarat. Al-Fatihahnya juga cukup syarat Al-Fatihah. Rokok dia cukup syarat-syarat bagi rokok. Sujud dia cukup bagi syarat bagi sujud dia dan sebagainya. Jua. Tu maksud dia. Dan lalai. Dan maksudnya dengan makna walhal. Walhal dengan makna dia lalai ia, iaitu seseorang daripada hakikatnya yang batin. Akan tetapi walhal dia ini di dalam solat dia ni tidak ada lalai, tidak ada khusyuk di dalam solatnya. Lalai dengan makna dia tidak amati solat dia. Di bahagian batin dia tu tidak ada khusyuk, tidak ada khudu', tidak ada orang panggil rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam solat dia tu tidak ada khusyuk bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan rupa zahir dia ni comel, sempurna. Tu. Rupa zahir dia comel. Akan tetapi dia ni lalai. Tu. Seperti tengok, seperti umpama seorang menghadiahkan. Tu. Maknanya orang yang rupa zahir dia ni comel, akan tetapi dia ni lalai, tidak khusyuk dalam solat ini, seumpama dia ni menghadiahkan bagi raja yang amat besar darajatnya. Dia bagi hadiah apa? Akan seorang yang mati. Seorang yang mati tiada roh baginya. Tu. Kalau kita tengok pada zahirnya, kita tengok seumpama menghadiahkan tu. Seolah-olah secara tu orang panggil secara zahir sahaja. Seolah-olah menghadiahkan sahaja. Akan tetapi hakikat dia ni, faedah kita melakukan solat ini balik kepada diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita belajar dah di dalam kitab akidah. Kejak dah akidah kita bahawasanya tiap-tiap perbuatan yang Allah Ta'ala lakukan, tidak ada tujuan. Tak ada tujuan. Allah Ta'ala melakukan sesuatu itu bukan kerana sebab. Bukan ada sebab yang balik kepada dirinya. Kita belajar dah dalam akidah. Tidak ada tujuan yang balik kepada dirinya. Akan tetapi, kalau buat satu perkara tak ada tujuan, buat satu perkara tak ada sebab, maka sia-sia ke perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawapan dia tidak. Perbuatan Allah Ta'ala tu tidak sia-sia. Akan tetapi perbuatan Allah Ta'ala yang Allah perlakukan itu ada hikmah dia. Situ kita pegang ni. Ada hikmah. Tiap-tiap yang Allah Ta'ala lakukan ada hikmah. Tu. Tu menghadiahkan. Tu. Seolah-olah sahaja kita bagi kepada raja seorang yang tidak mempunyai roh. Tak ada. Orang yang tak ada roh ni maknanya matilah. Kita bagi roh, kita bagi mayat kepada raja. Sebenarnya untuk kita nak menghadap raja ni,
Tak? Kita nak menghadap raja masuk di dalam istana tu pun adalah satu anugerah yang sangat besar. Satu anugerah yang sangat besar. Kerana apa? Kerana raja ni tidak akan membagikan dan tidak membenarkan seseorang yang biasa masuk ke dalam istana dia. Melainkan seseorang itu mempunyai darajat di sisi raja, barulah raja ni membenarkan orang tu masuk dalam istana dia. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan kita ni ada nilai, kita ni istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni Islam, kita ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lagi pula orang yang Allah Taala izinkan solat di dalam masjid Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang Allah Taala izinkan solat di atas jadah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan orang yang istimewa juga. Merupakan orang yang istimewa juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba Allah Taala benarkan kita menghadap dia, raja benar kita masuk di dalam istana dia, kita ni bagi hadiah kepada raja. Kerana sudah menjadi adat zaman dahulu, tengok Imam Ghazali sebut. Memang sudah menjadi adat orang-orang dulu masuk istana dia bagi hadiah kepada raja dia. Dia tak boleh masuk di dalam istana tu seorang-seorang, maka dia hadiahkan anak dia kepada raja, sama ada nak jadi pembantu dan sebagainya. Tu. Maka menghadiah kita ni kepada raja seorang yang tiada roh baginya, tiba-tiba panggil raja telah benar kita masuk dalam istana dia, tiba-tiba kita bagi hadiah mayat kepada raja. Raja tanya, apa benda ni? Apa benda ni? Ni hamba-mu ni raja. Hamba ku. Apa dia tidur ke? Tak tidur. Dia mati dah raja. Dia tak ada roh dah, dia meninggal dah. Agak-agak pada masa tu raja dengar jawapan kita tu, agak-agak raja rasa kan? Raja agak-agak selamat ke kita masa tu? Mung ni lebih kurang main-main dengan aku ni, mu ni. Aku bagi masuk istana mu buat gini ni. Bagi mayat ke aku, mu ni main-main. Nampak? Guana keadaan kita pada masa tu. Dan seumpama orang yang mentaksir pada mendirikan zahir sembahyang, iaitu mentaksir dengan mana apa? Dengan makna buat dak cakna. Tu taksir. Buat dak cakna, buat dalam keadaan cuai, buat dalam keadaan tidak amati. Tu. Pada mendirikan zahir sembahyang, iaitu pada ketika dia ni melakukan sembahyang. Maknanya ni jahat, ni teruk lagi ni. Teruk lagi. Maknanya rukun dan juga syarat dia ni tidak comel dah. Tu macam kita ni. Kita kalau kita tengok, kita perhati solat kita sehari-hari ni. Kita solat dalam keadaan laju dah. Cocok siap. Kat takbir ni bagi salam. Agak-agak ni. Kadang tu kita tidak sempat lagi kita ta'maninah. Tak sempat lagi kita ni diam sekejap. Tak terus kita sejuk. Ada orang ni nak laju sangat, tangan dia ni tengah hayung lagi. Hayung lagi. Allahu Rabbi, hayung, terus dia ni sujud, terus sujud. Tu. Maka rukun solat dia tu tak sempurna. Lagi pula ada yang rukun-rukun yang lain tidak sempurna. Banyak. Kalau kita tengok rupa yang tidak sempurna ni banyak yang perlu kita cakna, yang perlu kita perhati. Tu. Di antaranya tadi tu, ketika yang iktidal tu. Tu. Ramai orang silap di situlah. Ramai orang silap. Dan juga rukun-rukun yang lain lah. Rukun-rukun yang lain ataupun syarat-syarat ataupun sunat-sunat yang lain. Sama ada sunat hai'ah ataupun sunat ab'ah. Tu. Dia tidak cakna. Bahkan dia tidak melakukan perkara yang sunat.
Buat benda yang wajib saja. Itulah. Tak, kalau kita tengok solat kita pun lebih kurang macam tu juga. Tak, banyak kita nak cepat. Tak, lepas pada bagi salam pun kita ni tidak ada dah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah lah sembahyang laju dah. Tapi lepas pada solat tu tak ada zikir, bagi salam terus berdiri buat kerja. Sambung dengan kerja yang sebelum kita tadi tu. Tak ada pun kita nak istighfar dengan apa yang kita lakukan dalam solat. Kita ni tak cuai dalam solat, tak ada dah kita nak amati, kita nak hayati, tak briefing apa solat yang telah kita lakukan tadi, tak ada. Astaghfirullahalazim, minta ampun kepada Allah Taala. Astaghfirullahalazim, banyak aku lalai dalam solat tadi, tak ada. Kita bagi salam, tak, kebanyakannya kita terus dengan urusan dunia. Tu kita lah tu, tak? Tapi dalam keadaan masa yang sama kita nak Allah Taala memakbulkan doa kita. Tu. Dalam masa yang sama kita nak Allah Taala perkenalkan segala doa kita. Sebab Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu kepada aku. Minta tolonglah kamu akan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala pekerjaan yang kamu inginkan. Dengan sabar dan juga solat. Tu dia. Kita ada masalah gaji tak cukup, tak ada duit, maka solat. Kita ada masalah dengan keluarga, kita solat. Kita tak ada kerja, kita solat. Kita semua perkara yang kita hajati, kita minta dengan kita melakukan solat. Tiba-tiba kita dalam keadaan kita buat solat ni, panggil dengan taksir tadi ni, dengan cuai, dengan tidak amati, kita beraninya muka kita ni nak angkat tangan kepada Allah Taala minta. Kita minta. Kalau kita tengok dalam solat berdasarkan ayat tadi ni, solat kita ni dapat menyelesaikan segala masalah. Semua masalah kita dapat selesaikan dengan solat. Tapi dengan solat yang betul-betul lah. Dengan solat yang berdasarkan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Macam mana kita nak solat kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita melakukan dengan tidak amati. Tu. Kena adalah. Dengan zahir dan batin dia tu. Kena ada khusyuk. Kena ada tawaduk. Kena ada tadhallu yang seminggu lepas yang telah kita sebut. Kena ada tafahum. Tu. Kerana kita ni kena ada juga masa kita nak cakna dengan solat kita. Biarlah dalam makna-makna dalam solat tu kita faham. Kalau kita masih lagi faham separuh-separuh, maka luangkan masa sedikit untuk kita nak faham ke semua makna yang kita baca dalam solat. Kerana usaha-usaha yang kita buat itu membawa kepada kita ni khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lengahlah. Cepat. Kalau kita rasa kita masih lagi tak faham makna-makna dalam solat tu, kita rasa kurang. Kita kena pergi belajar. Kita kena pergi cek balik apa makna yang kita baca dalam solat. Tadi. Apa tadi? Ni. Orang yang mentaksir pada mendirikan zahir sembahyang, tu rukun syarat dia tu tak cukup. Rukun syarat yang dia buat tadi tu dia tidak amati sekalipun. Seumpama seseorang tadi tu menghadiahkan kepada raja akan seorang dayang. Ding dayang. Apa dangaro? Dangaro. Yang. Danganya dayang. Dayar tu dayar. Dangaro. Dayang tak? Dayang. Tak, seumpama dia menghadiahkan
dayang ini yang terpotong anggotanya. Allah ni seolah dia menghadiahkan seorang sahaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang hamba yang terpotong anggotanya. Allah, tak ada kaki contohnya, tak ada tangan dan ketiadaan dua matanya. Tak ada mata. Ni tak ada kepala lah. Rokung ni ibarat seperti kepala tak? Kepala dan juga anggotanya. Tak? Seolah-olah masuk ke istana tu bagi hadiah kepada raja, ada seorang hamba yang tidak ada anggota, bahkan tidak ada kepala, kita bagi hadiah kepada raja yang agung. Tengok pula. Maka adalah ia seseorang tadi tu, orang yang menghadiahkan ini, iaitu orang yang menghadiahkan hamba yang terpotong ni, dan juga tiada mata ni, buta ni, kita kata buta ni. Dan yang dahulunya, iaitu hamba yang tidak ada roh. Ni menghadiahkan hamba yang mati ni, melintangkan keduanya itu akan dirinya keduanya, kedua orang tadi ni, bagi raja itu seksa. Tu melintangkan, dengan mana dia ni melintangkan, orang panggil ni apa? Cari pasar ni. Melintang ni dengan mana cari pasar. Orang yang menghadiahkan yang pertama dengan yang kedua tadi, kedua-dua dia ni seolah-olah dia memang, bukan seolah-olah, maknanya dia ni mencari pasar. Dia melintangkan bagi raja tadi. Dia cari pasar dengan raja. Melintangkan keduanya itu akan dirinya keduanya, bagi raja itu seksa. Maka seksa pula yang dia boleh. Tu. Kalau kita tengok, Imam Ghazali nak sebut, apabila kita tidak khusyuk dalam solat, maka kena kepada kita, dapat pula kepada kita ni seksa. Wajib ke atas kita ni seksa pula, kalau kita solat dalam keadaan tidak khusyuk. Maka guna perasaan seorang raja kalau kita ni menghadiahkan satu perkara ataupun hamba yang tidak ada anggota. Maka teruslah marahlah raja tersebut. Kata maka habis kita pada masa tu juga. Nescaya kita ni akan dibunuh dalam keadaan serta-merta. Kita ni akan diseksa dalam keadaan serta-merta. Akan tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, solat kita yang tidak sempurna tadi tu, Allah Taala ada seksa selalu. Tu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau raja manusia ni, kita buat gitu, maka dalam keadaan serta-merta ni kita tak ada dah datang muka bumi. Maka kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala ada seksa sekarang. Allah Taala masih lagi bagi peluang dan juga bagi rahmatnya kepada kita di nikmat di dalam syurga. Tu rahmat pula yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah Rabbi. Dan murkanya dan marahnya. Maknanya raja tu sangat-sangat marah lah. Murka dengan makna sangat-sangat marah. Tu. Marah tadi tu kerana keduanya itu menghinakan bagi hormat, dengan hormat kerajaannya, dan merengangkan oleh keduanya dengan hak kerajaan. Maknanya seolah-olah seseorang itu menghina, dia menghina raja tersebut. Maka di sini dengan makna apa Imam Ghazali nak sebut, walaupun kita solat akan tetapi tidak ada khusyuk, maka wajib kepada seseorang itu seksa pula. Allah Rabbi. Kerana tidak kita kena belajar lah. Kena belajar. Biar ada, walaupun sedikit, ada juga hasil pahala sedikit. Maka sekadar mana khusyuk kita di dalam solat, maka sekadar itulah pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita.
Jangan tak ada langsung. Jangan daripada akad takbir yang kita mula-mula akad tadi sampai bagi salam tidak ada langsung kita ingat kepada Allah Taala. Allahu Rabbi. Tak ada tersuh, tak ada terus orang kata tak ada terus. Allahu Rabbi. Ada minta jauh ni, minta jauh. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita khusyuk di dalam solat. Ada. Tu. Maka kena Allahu Rabbi. Oh gini ayat dia. Kerana keduanya itu menghina. Maka takutlah. Maka tilik olehmu sambung. Maka tilik olehmu akan diri kamu yang kamu hadiahkan sembahyang kamu kepada Tuhan kamu, jangan ada seperti itu. Tu. Kita kena tilik balik. Kita kena tengok balik diri kita bagaimana solat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senantiasalah kita berusaha. Senantiasalah kita berusaha ni untuk kita memperbaiki. Senantiasa kita memperbaiki. Kadang itulah baiki kita nak solat. Dengan kita solat sendiri dekat rumah tu kita tidak mampu. Kita tidak ada rasa zuk. Maka hadir, gimana kita hadir ke dalam, hadir ke masjid, kita hadir ke surau, kita solat berjemaah. Kerana di dalam jemaah ini para ulama sebut adanya keberkatan. Di dalam jemaah ini adanya rahmat. Yang mana sekiranya kita sembahyang solat tidak hadir rasa khusyuk, tidak hadir rasa tazallul khudu' dan sebagainya, maka dengan kita hadir dengan solat jemaah tadi tu, dengan kita duduk di belakang imam dalam keadaan kita ni ikut imam, berkat kita berkumpul, berkatnya kita berjemaah tadi tu Allah Taala hadir. Sama juga kalau kita zikir, kita maulid seorang, kita zikir seorang, kita hadir, hati kita tu tak sama dengan kita maulid dalam keadaan kita ni berhimpun beramai-ramai. Kita maulid berhimpun beramai-ramai lebih terasa hati kita ni berbanding dengan kita berada dalam keadaan seorang diri. Begitu juga kita dalam solat. Dalam solat kita sembahyang seorang kadang tu Allahu Rabbi rasa kosong rasa kosong. Maka kita hadir dalam jemaah insya-Allah. Di antara salah satu usaha kita ni nak khusyuk di dalam solat. Tu cara dia. Dalam keadaan iaitulah kita ni berada di dalam rahmatnya berjemaah. Berada dalam keadaan berkatnya berkumpul bersembahyang bersama-sama tu. Maka sama-samalah kita tilik. Sama-samalah kita perhati, sama-samalah kita muhasabah diri kita. Bagaimana solat kita. Kemudian lagi pula tengok musannif sebut kemudian takut olehmu. Takut olehmu. Kemudian maka takut bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini. Dengan sifat ini maka mewajibkan kamu seksa. Ni. Maka mewajibkan kepada kita ni seksa. Kalau tidak ada khusyuk, ni lah kita kata ni. Maka kalau kita tengok para ulama sebut sekurang-kurang seksa ni sekurang-kurang seksa. Kalau kat akhirat kayak gini kalaulah kita ni solat kita ni sempurna dah. Solat kita ni comel dah rupa zahir dan juga syarat-syaratnya. Maka melepah dah diri kita ni dengan azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak dimasukkan di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila kita buka buku amalan kita, maka kosong, tidak ada pahala sekali habuk pun di dalam buku amalan kita. Maka antara cukup dah menjadi seksa bagi seseorang itu apabila dia melihat buku amalan dia ni tidak ada sekeping habuk. Allah, kita buka buku amalan kita ke akhirat kayak gini, Allah tu sakitnya hati tu.
kecewanya hati itu sudah cukup menjadi seksa kita di akhirat kelak. Yang mana ulama ada sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada Nabi sebut laisa yatahassara ahlal jannah illa ala sa'ati marratun bihim lam yuzakkarullahu ta'ala fiha. Tiada yang menyebabkan bakal ataupun kita kata ahli syurga itu menyesal melainkan apabila dibentangkan kepadanya saat kehidupan mereka di dunia dahulu sedangkan mereka tidak mengingati Allah iaitu berzikir kepadanya. Nabi sebut di dalam syurga nanti tidak ada dah perkara yang kita menyesal. Dalam ahli syurga ni tidak ada dah perkara dia ni menyesal kecuali ada satu perkara. Allah menyesal kita kata penyesalan ahli syurga. Orang yang duduk di dalam syurga tadi tu sudah menjadi dia rasa menyesal tu kerana apa? Kerana ada satu saat yang mana di dalam dunia dia tadi tu contoh kita kata ada satu jam yang mana di dunia sebelum ini dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mungkin disebabkan dengan zikir dia tadi tu martabat dia tu menjadi lebih tinggi. Allah, kalau dia zikir 1 jam tadi tu menyebabkan dia ni berada di dalam syurga tadi tu di maqam yang lebih tinggi. Allah, tu cukup dah untuk nak menjadikan penyesalan bagi ahli syurga. Tu orang kata rasa seksa dah. Untuk orang panggil cukup dah benda tu menjadi seksa bagi ahli syurga. Apatah lagi kita sembahyang dalam keadaan Allah tunggang langgang. Sembahyang dalam keadaan cikai, dalam keadaan tak tahu kala dan sebagainya. Tidak cukup rukun dan juga syarat. Tu. Lagi pula kalau kita tengok ada juga warid yang mana Nabi sebut solat yang kita lakukan ini akan hadir, akan datang kepada kita di dalam syurga nanti berupa seorang lelaki. Ada yang datang dalam keadaan dia ni berbau harum, wangi. Lagi pula dia ni berupa sangat jangok, comel ni, handsome. Tu dia duduk baring di tepi ahli kubur tu. Maka ahli kubur tu bertanyakan kepada dia, "Mu ni siapa? Mu ni siapa?" Maka ahli kubur tadi tu, maka orang yang jangok tadi, yang wangi ni, bercahayanya dia ni, dia jawab, "Mu dak ingat ke ni? Akulah solat mu ni. Mu dak ingat ke? Dulu mu jaga aku, dulu mu sembahyang dalam keadaan rukun syarat sempurna. Lagi pula mu sembahyang dalam keadaan khusyuk, tetap hatimu ni. Ingat kepada Allah Ta'ala aja mu ni dalam solat mu ni. Mu ni tazallul mu ni. Adanya rendah hatimu dalam solat. Sebagainya mu jaga bahagian-bahagian batin. Maka ni akulah solatmu ni lah. Allah Ta'ala perintahkan kepada aku datang kepada kamu supaya menjaga kamu. Lagi pula menyelamatkan kamu daripada seksa kubur. Lagi pula ada seorang lagi, seorang lelaki yang berupa, dia ni panggil buruk rupa dia. Hitam legang, bau lagi dengan bau yang sangat busuk. Ni. Lagi pula apabila ditanyakan kepada dia siapakah lelaki tersebut, maka dia menjawab, "Aku ni adalah solatmu. Dulu membuat aku dalam keadaan tidak endah, membuat aku dalam keadaan tidak cukup sunat-sunatnya, tidak cukup syarat-syaratnya dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan aku untuk berada di sisimu. Lagi pula untuk aku ni nak mengejek-ejekkan kamu, untuk aku seksa pula kamu di dalam syurga." Tu ada. Tak ada pula warid daripada sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu.
Inilah yang kata, yang inilah Imam Ghazali sebut ni. Kita solat nak lepas tapi kena seksa. Kerana tidak ada khusyuk. Lagi pula dalam Al-Quran sebut wailul lil musallin. Neraka we. Neraka we bagi orang yang solat. Neraka we bagi orang yang solat. Sebab apa? Sebab solat zahir dia ni, dia solat zahir, akan tetapi solat batin dia, hati dia ni lalai. Tu kita kena usaha biar ada ni. Biar ada sedikit dalam solat kita tu, ada sedikit khusyuk. Biar ada sedikit khusyuk. Jangan tak khusyuk langsung dalam solat. Seterusnya, maka hendaklah engkau ketahui akan qada sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala menghadiahkan dan menganugerahkan Tuhanmu akan segala hamba-Nya sembahyang 5 waktu. Itu seperti barang yang disebut pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya sabda ia Allah ni musannif nak sebut solat kita 5 waktu. Solat fardu kita 5 waktu tadi tu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, itu adalah merupakan sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tu solat 5 waktu tu adalah sebesar-besar nikmat. Sebesar-besar nikmat. Kalau nak dibanding ni, sebesar-besar nikmat ini adalah nisbah bagi amalan ibadat. Yang dimaksudkan dengan sebesar-besar nikmat ini adalah nisbah bagi amalan ibadat. Iaitulah dengan makna kalau nak dibandingkan dengan amalan ibadat yang lain. Kalau kita nak bandingkan dengan amalan ibadat yang lain, maka solatlah. Solatlah perkara yang paling besar nikmatnya. Kita ada nikmat kita nak berjalan, nikmat makan, nikmat duit, nikmat kaya, nikmat dan sebagainya. Semua nikmat tersebut. Akan tetapi nikmat yang paling besar, iaitulah nikmat kita dapat solat. Kita dapat mendirikan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Sebab kalau kita tengok di dalam hadis yang lain, Nabi sebut sebesar-besar nikmat itu adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tu sebab, dan juga kita tengok dalam hadis yang lain, ada ulama sebut sebesar-besar nikmat adalah nikmat ijad. Tu adalah nikmat ijad, iaitulah nikmat Allah Ta'ala mengadakan kita. Tu sebesar-besar nikmat. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengadakan kita di atas muka bumi inilah kita dapat nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala jadikan kita ni, kita dapat kenal syariat, kita dapat kenal Nabi, kita dapat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka nikmat ijad itu adalah sebesar-besar nikmat. Maka sebesar-besar nikmat itu mengikut orang panggil nisbahnya masing-masing. Ada pengnisbah mengikut amalan ibadat. Amalan ibadat, maka sebesar-besar nikmat adalah nikmat syurga. Tu. Kita kata dia ni sebesar-besar nikmat ini kenapa? Kerana di dalam dia tu penuh dengan orang kata dengan rahsia. Penuh dengan orang panggil kemanisan ketika mana melakukan ibadat tersebut. Tu. Ni bagi orang yang telah capai tahap, orang yang telah capai makamnya. Ada pun orang yang tidak sampai ke tahap tu, maka dia akan mengatakan sebesar nikmat paling besar nikmat duit lah. Nikmat duit. Itulah nikmat paling besar. Kerana itulah dia ni boleh meninggalkan duit, meninggalkan solat kerana nak melakukan urusan kerja dia. Kerana dia merasakan sebesar-besar nikmat adalah nikmat duit. Kerana itulah dia boleh meninggalkan pekerjaan, meninggalkan solat kerana nak melakukan pekerjaan ataupun urusan-urusan yang dia anggap besar tadi.
Akan tetapi berdasarkan hadis baginda Nabi, menunjukkan Nabi ni telah mencapai tahap ni. Menunjukkan dan juga musannif sebut ni, maknanya musannif ni telah mencapai tahap ini. Yang merasakan apabila mendirikan solat, maka itulah perkara yang sebesar-besar nikmat. Dia merasa, dia mengecapi kemanisan ketika mana dia melakukan ibadat solat. Orang yang telah merasakan, orang yang telah mengecapi rasa nikmat, rasa manisnya solat ini, tak sekiranya lah kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengurangkan kewajipan solat kepada kita. Tak, asal solat kita ni 50 kali solat. 50 kali solat. Sekiranya Allah Ta'ala tak kurangkan kepada 5, nescaya dia ni akan tetap mampu melakukan perkara tersebut. Dan juga dia akan tetap merasakan manisnya melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta 100 kali solat sekalipun. Tu. Ni bagi orang yang telah sabar. Tak? Begitu juga kita tengok bagaimana keadaan, bagaimana kelakuan solat bagi para salihin. Bagaimana mereka ni ketika solat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, urusan dunia ni semua dia tinggal ke tepi. Tu sehingga kan ketika mana sahabat ni ditikang ataupun dipanah dengan orang panggil panah, anak panah. Nak cabut ni, obat bius tidak ada. Maka nak cabut ni terlampau sakit. Maka sahabat kata, tak, tunggu aku solat. Maka telah aku masuk di dalam solat, maka boleh cabutlah anak panah tersebut. Itulah keadaan para Allahu Rabbi, para sahabat dan juga salafus salih pada zaman dia. Kita ni siap marah kepada anak kita. Mu nak bising. Kalau mu nak bising ni, bisinglah selepas daripada aku sembahyang. Tengah aku sembahyang jangan bising. Kita terbalik. Kita gitu. Mu nak bising, kita khabar ke kawan-kawan, kita khabar ke anak kita. Nak bising lepas sembahyang. Jangan. Tu kita tak berbeza ni bagaimana. Maka perlu kita hayati. Perlu kita mengamati bagaimana kelakuan, bagaimana solatnya ulama-ulama terdahulu. Bagaimana solatnya sahabat-sahabat terdahulu sehingga mencapai maqam di situ. Sehingga dia ni mengecapi kemanisan solat tu. Allahu Rabbi. Nak sampai situ tu. Rasa manisnya solat. Tu. Dia mendapat rahsia, dia mendapat segala rahsia yang berada di dalam solat. Perlu kita menghayati, perlu kita kaji bagaimana solat mereka. Tu kita kaji, tu kena kaji. Tapi kita masuk solat pun kita tak boleh nak kaji. Jauhlah kita ni jauh. Tetapi walaupun kita jauh, tu tidak menjadi orang panggil langkah berhenti kita. Bukan kita berhenti sampai tahap tu. Kita kata Allah nak jauhnya, nak sampai makam sahabat sembahyang. Jauh lagi nak sampai makam Nabi. Sampai bengkok kaki tu. Sebenarnya kalau kita kata, kalau Sayyidatina Aisyah sebut, apa mu sembahyang sampai bengkok Nabi, mu ni kan dah maksum. Maka Nabi sebut, tidak bolehkah aku ni menjadi seorang hamba yang bersyukur? Lagi pula ulama kata, ya betul Nabi sebut begitu. Akan tetapi pada dalam keadaan yang sama, Nabi telah mencapai satu tahap, ia merasa manisnya solat. Tu. Dia merasa sedapnya solat. Kerana itulah. Sebab tu bekok kaki tu tak berasa tu. Tu. Kita nak sampai tahap tu. Ni musannif sebut. Kita solat 5 waktu tu adalah sebesar-besar nikmat. Adalah sebesar-besar nikmat. Itulah apa dengan makna banyaknya kebajikan yang kita dapat. Nak dibandingkan dengan nikmat-nikmat ataupun perkara-perkara yang lain. Dengan ibadat-ibadat yang lain.
disebut pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya sabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma utiyal abdu fid dunya khairan, Allah apa ma utiya abdun fid dunya khairan min an yu'zana lahu fi raq'ataini yusallihima. Tiada diberi akan seorang hamba di dalam dunia yang terlebih kebajikannya, yang terlebih pahalanya daripada diizinkan baginya pada mengerjakan 2 rakaat yang disembahyangkan akan keduanya. Allahu Rabbi. Ni panjang ni kalau tengok. Maka Nabi sebut. Nabi sebut menandakan Nabi ni telah mencapai maqam tersebut. Tak? Maka kita maklumlah Nabi lah yang paling tinggi maqamnya. Tak? Tidak ada yang lebih daripada Nabi. Nabi sebut, tiada diberi akan seorang. Yakni oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba tadi tu di dalam dunia. Di dalam dunia ni yang terlebih kebajikan, paling besar ni, paling banyak kebajikan dia ni daripada dia ni mengerjakan 2 rakaat. Kita kerja 2 rakaat ni adalah sebesar-besar nikmat, sebesar-besar pahala, sebesar-besar kebajikan. Allahu Rabbi. Macam mana kita nak nampak benda tu sebesar-besar? Allahumma salli ala Muhammad. Panjang tak? Kalau kita tengok ada ni, tak? Hadis Nabi ni panjang. Fa fiha yahsululahu khulwah. Tak apalah, ini kita sambung minggu depan lah. Maknanya, tak? Sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya adalah Allah Ta'ala izinkan hamba dia ni melakukan 2 rakaat. Sebab apa sebesar-besar nikmat? Kerana terdapat adanya rahsia yang ada di dalam solat. Yang mana insya-Allah pada minggu hadapan lah kita akan bicara insya-Allah. Dengan khalwahnya, dengan khalwah dan juga infirad. Kita rasa kita ni duduk rasa sunyi, kita duduk khalwah, panggil bersunyiang. Kita bersunyiang ni, kita rasa kita ni dengan Allah Ta'ala saja. Macam mana kita ni duduk berdua-duaan dengan kekasih hati kita, tanpa ada orang yang mengetahui. Rasa seronok hati kita tu. Maka begitu juga dalam solat kena ada lah usaha, kena ada sifat khulwah kepada Allah Ta'ala tu. Tak apalah, tu kita akan bicara pada minggu hadapan insya-Allah. Ayat gitulah. Jadi setakat tu jelah dulu pada malam ni. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang ilmu tu datang daripada Dia yang bersendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As.